Mengalami lemah daya ingatan, kesukaran menumpukan perhatian dan pemikiran antara gejala kabut otak atau lebih dikenali sebagai brain fog yang digambarkan sebagai pengalaman yang dialami oleh sesetengah bekas pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya, didapati mereka yang mengalami COVID-19 bergejala teruk iaitu dalam kategori 4 dan 5 lebih cenderung dikaitkan dengan menghadapi masalah kabut otak berbanding dengan pesakit yang bergejala ringan. Selain itu, kajian turut mendapati simptom kabut otak ini terjadi disebabkan keradangan yang berlaku di bahagian dalam saraf otak yang boleh menyebabkan seseorang itu terganggu sehingga boleh mengalami pengejutan otak yang menjejaskan bahagian untuk mengawal emosi dan daya ingatan. Situasi ini secara tidak langsung turut mempengaruhi produktiviti kerja seseorang sehingga boleh berlakunya kemerosotan prestasi dalam menjalankan tugasan harian. Apakah antara faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah ini terhadap seseorang dan bagaimana cara mengatasi kesan long COVID dan gangguan kabut otak ini daripada berlarutan? Itu dia tadi laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan penolong penyabit kita hari ini iaitu Wan Ain Afifah. Kalau kita bercakap tentang kabut otak ataupun masalah pelupa secara mudahnya ataupun bahasa yang lebih ringkasnya untuk kita kongsikan, ini mungkin berlaku dalam kalangan anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Betul. Namun hari ini kita mungkin nak fokuskan lebih sedikitlah kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak bagaimana perkara ini boleh dielakkan, dikurangkan dan juga dapat kita membantu anda untuk mengatasi masalah ini. Baik, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu yang sudah pun terhubung di studio seorang dan dalam talian seorang. Di studio kita bersama dengan Dr. Akmal Hafizah Zamli selaku Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Sungai Buloh. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Dan dalam talian kita bersama dengan Nabila Huda yang dalam perjalanan ke Hatnyai katanya. Hai. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abil walaupun sibuk bersama dengan keluarga nak meluangkan masa dengan keluarga, sudi juga meluangkan masa bersama dengan penonton. Okey Abil, mungkin kita boleh mulakan dengan Abil dahulu. Kalau kita bercakap tentang pengalaman Abil sendiri, ramai yang tahu Abil pernah dijangkiti COVID-19 sebanyak 2 kali. Bagaimana Abil satu ketika juga pernah tulis ataupun ada ciapan di Twitter mengatakan nak bantuan. Macam mana ya Abil rasa lupa ni, ada tak benda-benda yang boleh nak makan ke apa untuk membantu untuk mengingatkan semula kan? Okay, Abil boleh tak kongsikan pengalaman Abil? Macam mana dan bila Abil rasa dah mula rasa lupa tu Abil? Okey, Abil rasa yang Abil dah mula lupa tu sejak Abil baca skrip, Abil macam rasa kenapa aku dah kena baca skrip ni sampai lebih daripada 10 kali? Benda ni adalah unusual. Usually I baca skrip sekali, dua, sekali pandang, I dah tahu dah apa I nak buat. What is the lines, apa yang seterusnya. But this time macam 10 kali, lebih daripada 15 pun I tak dapat dia masuk dalam kepala otak. So I thought that benda tu adalah disebabkan faktor umur atau mungkin sebab I dah beranak ke. I pun tak sure. And then bila I post on my Instagram, dan ada orang datang bagi tahu information pasal brain fog ataupun lepas kena COVID lupa. Tapi I tak tahu lah sama ada benda tu sahih ataupun tak. So I still tak dapat dia jawab. Tak dapat jawapan yang betul. Hello? Okey, baik. Kalau kita dengar... Hello, dengar tak? Ya, dengar. Abang nak sambung ke? Ya. Hello? Okey. I cuma cakap, I pun tak tahu sama benda tu sahih ataupun tak. Sebab I tak pernah dengar dari mulut yang pakar. Okey, baik-baik. Kalau kita dengar apa yang dikongsikan oleh Nabila, Doktor, ya, pada awalnya dia tak tahu sama ada ini betul ataupun tidak kan. Tetapi kalau kita baca pelbagai perkongsian daripada research yang dilakukan, brain fog ini adalah sesuatu yang memang berlaku, it's real kan. Mungkin doktor boleh kongsikan brain fog ataupun kabut otak ni disebabkan oleh COVID-19, Doktor. Okey, terima kasih ya Sugi atas soalan tersebut ya. Memang kekabutan otak ni adalah satu gejala ya
daripada gejala-gejala long COVID yang mengikut takrifan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah berlaku secara berlarutan sehingga melebihi tempoh masa 3 bulan dan ianya boleh menjejaskan aktiviti harian termasuklah prestasi kita melakukan pekerjaan bagi mereka yang bekerja. Kalau kita lihat ia berpotensi untuk berlaku pada mana-mana jua individu yang mengalami jangkitan COVID-19. Bagaimanapun kalau kita melihat prevalence tadi, anggaran peratusan yang mengalami kekabutan otak atau brain fog ini adalah sekitar 4 sehinggalah 47%. Dan kita mendapati bahawa terdapat segelintir mereka yang mendapat jangkitan COVID-19 ni lebih berisiko mengalami long COVID termasuklah gejala kekabutan otak ini. Antaranya adalah mereka yang mengalami jangkitan COVID-19 yang lebih teruk berbanding dengan mereka yang mengalami gejala yang lebih ringan walaupun mereka masih boleh mendapat gejala kekabutan otak. Jika kita melihat mereka yang mengalami lebih dari 5 gejala ketika awal jangkitan COVID-19 adalah berisiko untuk mendapat gejala kekabutan otak dan gejala long COVID yang lain. Adakah gejalanya doktor seperti awal-awal dulu kita ada demam sesama, hilang diri bau, diri rasa? Adakah itu faktornya? Yes. Semakin banyak gejala yang kita alami, semakin tinggi risiko untuk kita mendapat long COVID. Saya tertarik dengan satu kajian yang menunjukkan bahawa walaupun kaum lelaki lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk, tetapi prevalence long COVID itu adalah lebih tinggi di kalangan kaum wanita. Itu sangat menarik fakta yang tersebut. Dan kita melihat lagi mereka yang mengalami comorbidities, pelbagai masalah perubatan juga berisiko lebih tinggi untuk mendapat gejala long COVID termasuklah kekabutan otak. Apa yang doktor terangkan ini jelaskan mungkin juga menjawab persoalan Abil sendiri dan juga anda dalam kalangan penonton sebab kadang-kadang bila kita cakap tentang kita lupa ni doktor, kadang-kadang kat rumah kadang-kadang ahli keluarga yang tak pernah mengalaminya ataupun pernah dijangkiti COVID tetapi tidak mengalami masalah COVID otak ni, rakan-rakan ke, ahli keluarga ke, dia akan kata ya tak ya lah ni, cari alasan dan sebagainya. Dan ini juga mungkin boleh menjawab persoalan tersebut. Dan Abil sendiri tadi, Abil ada katakan kadang-kadang kita tak tahu kan sama ada kita ni kadang-kadang orang perempuan doktor ada macam-macam, kadang-kadang memang kita faktor umur kita, pramonopause dan sebagainya, kita mungkin boleh mengalami masalah lupa ni. Bila Abil dah melalui masalah tersebut, apa yang Abil lakukan sebenarnya Abil? Masa saya dapat tahu, saya ada buat research juga tentang macam mana untuk memulihkan atau ambil supplements yang ada. Tapi but then I realise yang I memang bukan seorang yang jenis ambil supplements because I know supplements tak berapa bagus untuk badan I because dia adalah proses punya benda yang dijadikan kapsul. I selalu tak percayakan benda tu, but I thought at first I nak makan supplement tu. Tapi bila I dah buat research, I dah tanya ustazah I tanya my husband, apa benda yang sepatutnya I ambil. Dan ada orang bagi cadangan. So I just amalkan buah kurma dengan air zam-zam, buah fig dan juga buah zaitun buat masin. Tapi saya tahu untuk memulihkan tu mungkin saya tak pernah mengharap. Cuma hari tu last few days I baru buat full medical check up. Yang ni I rasa benda yang sangat terkejut, yang I rasa macam wah, jahat sungguh COVID ni sampai macam tu sekali kau buat kau buat aku lupa. I check I punya x-ray, my CT scan dekat I punya lung I ada parut. Dan di mana parut tu tidak dapat dipulihkan. Tak ada ubat pun untuk pulihkan kita punya parut tu. Baik. Dan Nabila, kalau boleh saya nak tanyalah, kenapa awak memuat naik Twitter tu? Sebab masa tu awak macam anxious, stress. Kenapa awak nak cari cara untuk hilangkan situasi ni? Saya tak depressed, jangan risau. It's just a small matter which is I tak hafal I punya skrip je. Bila I baca skrip tu, sekarang ni I punya perbezaan dia bila I sekarang dengan dulu, which is kalau I masuk dalam set, I akan baca skrip on the day. Macam contohnya kita dah baca semua, pagi tu nak pergi syuting baru I akan baca balik semula. But this time, kerana I terlalu takut yang I tak akan ingat, malam sebelum I tidur, I baca skrip dulu. So I think something is not right with me.
Right. Okey. Ya, so I rasa macam tak boleh ni sebab I tak nak lah dekat set nanti I nak kena banyak kali take. Kalau sebabkan I pelupa ni, I nak kena cut macam 10-5 kali, I tak nak benda tu dah tak, it's not right dah untuk sebagai seorang pelakon untuk buat bertik-tik. Dia dah macam seolah-olah macam kita tak fokus. Okey. Itu pengalaman Abil sendiri kan, tapi sebagai seorang dewasa doktor, kadang-kadang kita ni bertuah kerana dari segi cara ataupun mudah untuk kita mendapatkan maklumat dan sebagainya. Tadi doktor dah kongsikan bahawa dalam golongan wanita sendiri mempunyai prevalence atau kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mengalami kabut otak ini. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak? Sebab kadang-kadang kanak-kanak pun dijangkiti COVID-19. Kita orang dewasa ni kita boleh ceritalah kan kat kawan-kawan, boleh tanya dan sebagainya. Tapi anak-anak ni kadang-kadang dia tak tahu nak terjemahkan, nak kongsikan yang sebenarnya dia pun tak ingat ni, dia lupa. Takut mak kata saja tak nak hafal sifir kan. Betul. Macam mana tu? Ya. Tepat sekali ya. Gejala long COVID termasuk kekabutan otak ini dia boleh menjejaskan tanpa mengira usia. Sama ada usia dewasa, usia warga emas mahupun kanak-kanak atau pediatrik ya. Dan kita melihat kajian yang sedia ada setakat ini lebih kepada memfokus kepada populasi dewasa. Ya, walaupun telah ada kajian-kajian melibatkan long COVID termasuk kekabutan otak di kalangan kanak-kanak. Cuma tidaklah sebegitu meluas seperti mana populasi dewasa. Dan kita melihat bahawa prevalent di kalangan kanak-kanak adalah sekitar 4 hingga 61%. Jadi dia sangat wide ranging ya, sangat luas dia punya prevalence tadi. Dan kerana kanak-kanak ini kadang-kadang ada yang tidak dapat menzahirkan ya, kita tidak dapat untuk share ya bagaimana sebenarnya yang mereka alami. So kebanyakannya bagi mereka yang pada usia rendah berdasarkan observation ya ataupun kita melihat kepada observation oleh parents mereka, termasuklah guru kalau di peringkat di sekolah. Kena ada perhatian yang lebih, pemerhatian yang lebih daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Termasuk Ada komen. Silakan kita nak kongsikan komen ya Sugi. Iaitu daripada Zinat Eman berkata, saya ingat saya je perasan simptom COVID-19 selepas dijangkiti. Tapi memang berlaku sebab sometimes saya lihat pada anak lelaki saya dan perempuan cepat lupa dan cepat letih dan mereka kurang fokus pada apa yang kita beri dan perkataan cepat lupa dan mudah letih. Ini antara simptom bagi seorang post-COVID, simptom bagi seorang kanak-kanak. Betul. Juga, ya. Itu je rasanya. Ya. Adalah penting juga ya untuk kita mendiagnoskan long COVID ataupun kekabutan otak ni disebabkan oleh konsekuensi ataupun komplikasi COVID ini, kita perlulah mengexclude ada clinical diagnosis ya, terutama kalau di peringkat kanak-kanak ini. Jadi kita perlulah mendapat penilaian profesional perubatan. Ya, kita tidak boleh terus mengklasifikasikan ya self diagnosis bahawa kurang tumpuan, kurang perhatian dan kelesuan di kalangan kanak-kanak adalah akibat COVID-19 walaupun mereka baru saja dijangkiti fasa jangkitan COVID-19 kerana ada diagnosis lain juga yang boleh memanifestasi dengan gejala kekabutan otak ini. Contohnya. Ya, tadi Fiza dengan saya pun sempat berbual. Contohnya penyakit-penyakit seperti masalah hormon thyroid, masalah attention deficit, hyperactive disorder, ADHD and all that. Yes, kerana itu saya sangat menyarankan ya, terutama di kalangan kanak-kanak perlulah mendapat penilaian profesional perubatan dan sekiranya perlu mendapat penilaian oleh pakar kanak-kanak itu sendiri. Penting kan? Itu saran sangat penting, bagus doktor ya. Sebab anak-anak ni akan melalui proses pembesaran yang lebih lama daripada kita ni. Maksudnya mereka kalau hari ini baru 9 tahun, mereka akan melalui fasa kehidupan yang lebih panjang. Jadi jangan kita sambil lewa dan sambil leka. Selepas ni kita nak tanya kepada doktor sebab kadang-kadang doktor bila kita dijangkiti COVID-19 mengalami simptom yang ringan sahaja, tetapi kemudian selepas itu kita akan melalui jangka masa ataupun fasa long COVID yang panjang. Tapi kadang-kadang saya cakap tentang diri sendiri jugalah, diri sendiri ataupun ibu bapa dan sebagainya, mereka merasa tak ada apalah, masa jangkitan tu sikit je. Jadi sebab itulah juga kadang-kadang kita ni ambil sambil lewa je, tak pergi buat medical check up, tak jumpa doktor selepas itu dan sebagainya. Doktor mungkin akan komen selepas ini kenapa perlu untuk kita melakukan perkara-perkara tersebut. Tapi sebelum ini kita dengarkan dahulu apa agaknya pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Okey, bila you tanya baru I tanya you balik. Short term memory loss kan? Pernah rasanya dia macam ni. Kadang-kadang kita tengah berbual, lepas tu tiba-tiba macam
alamak tak dapat lah perkataan tu apa sampai macam tak puas hati, macam kejap-kejap Google cari. Ni dia macam tu. Dia macam tiba-tiba hilang, tak jumpa ayat tu. Macam tu. Kenal lah kot. Daripada apa yang saya tahu, saya tak dapat negative effects daripada COVID sebab saya memang apabila saya dapat COVID tu dengan isteri saya memang berjaga-jaga lah, minum ubat dan jaga kesihatan. Dan juga sebelum saya positif pun, masa PKP tu dilaksanakan, saya dah mula exercise bersama isteri. So mungkin saya rasa efek daripada COVID. So dia selalunya nak exercise 2 jam, dia setengah jam pun dia dah sangat semput, mudah demam. So selepas kena COVID tu kebanyakannya kadang-kadang dia rasa macam sakit dada tu berterusan. Saya seorang bekas sakit COVID. Bukan simptom orang kata after yang dah kena ni kan, saya selalu penat, and then selalu kena batuk. Batuk macam batuk kering. Dia sekejap jadi. Lepas tu kurang selera makan. Dia jadi macam bila kita makan tu cepat kenyang. Sebab dia rasa kita macam orang kata bloated, macam nak muntah tu. Itu yang saya rasakan lah selepas kena COVID. Okey, itu pengalaman mereka sendiri, Fiza. Dan ini pengalaman Rose Ghaffar. Saya COVID-19 stage 5. Memang alami isu ini. Kesan dari COVID buat kita alami brain fog. Untuk ingat semula seperti normal, makan masa, fokus untuk pulih perlukan masa dan pemakanan yang sihat. Untuk anak-anak, pastikan mereka dapat nutrisi. Dan tadi Fiza pun dah kongsikan pengalaman Fiza. Dan doktor sempat masa kami berbual tadi kata kalau lupa ataupun mengalami brain fog, jangan stres sebab stres akan menerukkan situasi itu. Ini doktor kita nak tanyakan doktor. Mungkin orang lain caranya. Tadi kita tanya dengan Nabila kan. Nabila kita tak apa, dia okey, relax, dia tak ada rasa stres ataupun depressed sebagainya. Tapi kalau macam saya pula, bila kita ni kerjaya kita ni memerlukan kita berfikir dengan cepat dan contohlah kita live hari ni kita tak pakai skrip. Jadi kita kena fikir itu dengan cepat. Kadang-kadang bila perkataan tu kita hilang, kita tak jumpa, kita kan jadi saya stres, geram macam apa benda saya nak cakap ni, kenapa saya lupa. Dan saya kira ini mungkin bukan berlaku pada diri saya sahaja, tapi mungkin juga dalam kalangan penonton yang tak tahu kita nak kongsikan perkara ini kepada siapa. Adakah perkara ini akan berterusan? Berapa lama ia akan berlaku dan adakah ia boleh dipulihkan ataupun tidak, doktor? Okey. Benar ya, kalau kita melihat gejala long COVID ni, dia jarang berlaku secara hanya satu gejala. Ya? Dia berkait antara satu sama lain. So kebiasaannya kalau kita tengok, simptom yang paling kerap dilaporkan adalah kelesuan. Bukan saja kelesuan minda, malah kelesuan fizikal dan sebagainya. Jadi kelesuan ini boleh menyebabkan dan menerukkan lagi gejala kekabutan otak dan mudah lupa ini. Ya? Dan bila kita lupa, kita akan menjadi stres. Stres akan menyebabkan kita boleh mendapat kemurungan, ya, anxiety ataupun bimbang yang bersangatan, dan ini boleh mengganggu tidur kita yang nyenyak. Bila kita tidak mendapat tidur yang nyenyak, brain fog ni akan menjadi lebih teruk. So ia merupakan kitaran gejala-gejala di mana peningkatan magnitude atau keterukan suatu simptom akan menyebabkan negative impact kepada simptom-simptom yang lain. Tetapi berita baiknya adalah bertambah baiknya satu gejala akan memberi positive impact kepada gejala-gejala yang lain. Ya. Kerana itulah bila ada individu yang mengalami gejala long COVID, biasanya kita akan melihat di antara banyak gejala long COVID yang manakah paling predominant. Ya, kebanyakannya yang dominannya adalah kelesuan, ya, kelesuan mental dan kelesuan fizikal. So kita mempunyai strategi tertentu. Pertama adalah menilai impak kelesuan tersebut kepada fungsi asas harian dan prestasi sekiranya pelajar, prestasi pembelajaran, sekiranya bekerja, performance at work kan, bagaimana prestasi dia di perangkat kerja, dan sekiranya sangat serius ia memerlukan program rehabilitasi yang berstruktur. Saya ada juga terbaca berkaitan dengan brain exercise. Kejap lagi nak tanya doktor dekat yang membantu, tapi Nabila nak tahu juga daripada banyak komen yang dikongsikan dan cara untuk mengatasi ni brain fog ni, adakah Nabila mengikut mana-mana satu ataupun apa yang Nabila lakukan untuk membantu brain fog? Membantu mengurangkan brain fog. Nabila? Okey, nampaknya ada masalah
teknikal sikit. Okey, kita mungkin boleh terus tanya kepada Dr. dahulu sikit. Doktor, mungkin saya baca juga mereka kata kalau nak membantu mengurangkan masalah brain fog ini, melakukan brain exercise. Adakah ia sebenarnya membantu dan kalau ya, apa yang boleh kita lakukan di rumah, doktor? Okey. Terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita melihat gejala tadi adalah pelbagai cluster of symptoms. Jadi untuk merawat kes-kes yang begini melibatkan penglibatan pelbagai kepakaran perubatan sebenarnya. Dan contohnya kalau doktor melihat dan menilai brain fog ini dan kita mengesyaki adanya keadaan perubatan yang serius, seperti contohnya kadang-kadang boleh berlaku keadaan di mana pesakit yang mengalami brain fog ini ada pelbagai medical comorbidities. Dan bila comorbidities ni tidak terkawal, contohnya pesakit diabetes, glycemic index dia, kadar gula dia tidak terkawal. Ini menyebabkan kelesuan, kelesuan mental, kelesuan fizikal dan ini akan menambah terukkan lagi brain fog tersebut. Jadi kita perlu merujuk kepada kepakaran contohnya kepakaran internal medicine ataupun perubatan dalaman. Sekiranya mereka mengalami tekanan atau stres yang sangat teruk, pihak kami boleh merujuk pada pakar psikiatri dan sebagainya. Kerana dengan menangani contohnya comorbidity being optimized dan termasuklah stres yang teruk, kemurungan dan sebagainya, ia akan membantu gejala ini. Jadi elemen yang penting bagi intervensi rehabilitasi adalah elemen melakukan senaman. Termasuklah senaman fizikal, senaman pernafasan kerana kita tahu COVID-19 kesan dominannya adalah pada sistem respiratory. Jadi amatlah penting untuk melakukan senaman pernafasan dan senaman lain adalah seperti senaman regangan, senaman menguatkan otot serta senaman aerobik bagi meningkatkan semula stamina, bukan saja stamina fizikal, malah also stamina mental kita. Jadi kalau saya boleh klasifikasikan strategi adalah untuk menangani brain fog ini adalah secara restoratif dan compensatory. Maksudnya? Restoratif ini adalah kita melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan semula kefungsian sistem tubuh yang boleh menginfluence atau mempengaruhi gejala kekabutan otak ini. So secara generalnya adalah amalkan gaya hidup yang sihat. Minum air, hidrasi sangatlah penting bagi mengurangkan gejala kekabutan otak ini. Makan makanan yang seimbang. Elakkan makanan yang boleh menggalakkan lagi keradangan. Kerana kekabutan otak ni seperti mana yang kita paparkan berkaitan dengan neuroinflammation, keradangan yang kronik di bahagian sel-sel di bahagian otak. Jadi kurangkan makanan berproses, makanan dengan ada pengawet dan sebagainya. Kita hadkan dan limitkan screen time. Kerana screen time maknanya kita melihat handphone, televisyen dan sebagainya, dia menggunakan brain energy. So ia menyebabkan kelesuan dan itu akan boleh menambahkan. Jadi hadkan. Memang kita tidak di era digital ini kita tidak dapat lari dari menggunakan teknologi. Cuma jika benar-benar perlu, maka kita menggunakannya dan kita kalau boleh hadkan sedikit sampai kita punya ketajaman fikiran, kecerdasan fikiran, mental speed processing semua tu semakin improve. Sekiranya ada tabiat-tabiat sepertinya merokok ataupun menghisap vape, itu semua akan mengganggu pemulihan dari segi kekabutan otak ini. Dan senaman yang saya suka sentuh, telah disentuhkan oleh Sugi tadi, adalah senaman minda, adalah strategi restoratif spesifik yang penting. Jadi kita amat menggalakkan permainan-permainan seperti nombor, permainan perkataan, Sudoku, dan sebagainya, crossword puzzle and all that, because itu sangat merangsang sistem kognitif secara keseluruhan. Mulakan dengan level rendah. Kalau kita terus kepada level yang tinggi dan kita tidak dapat melakukannya, nanti kita akan stres. Saya nak kongsikan itu juga, sebab saya biasa buat Sudoku tu dah pergi level yang lebih tinggi. Tapi sekarang ni bila mulakan dengan level yang lebih rendah pun kadang-kadang tak boleh jawab. Saya rasa frust dan saya akan tinggalkan macam tu saja. Adakah itu proses yang normal atau bagaimana, doktor? Ya, kerana itulah kita menyarankan agar mulakan level yang paling rendah yang kita mampu buat mengikut kapasiti keupayaan kognitif kita ketika itu. Bagi mengelakkan frustration dan sebagainya yang akan berlaku biasa berlaku. You can do it, Fiza. Normal Saya ingatkan tak normal. Baik, Nabila di sana ada lagi ke? Nabila dengar?
Ya, dengar. Okey, Nabila. Doktor dah berkongsi bagaimana untuk menangani brain fog ni, dan kami nak tahu daripada Nabila sendiri, apa yang Nabila lakukan untuk menanganinya? For now, I rasa benda tu macam I sekarang ni I tak nak fikir apa-apa dah. Jadi macam I dah terima kenyataan, so I cuba just go with the flow, and then dalam masa sama I try makan yang bahan-bahan organik yang banyak dinasihatkan oleh family dan keluarga saya, apa yang perlu dimakan. Macam kurma tu bagus, air zam-zam tu bagus, buah olive tu pun bagus juga, banyak khasiat dia untuk kita punya brain. So I just amalkan tu lah. Untuk dia pulih seperti biasa tu saya tak mengharap. Cuma saya macam takut je lah, macam kita dalam industri macam tadi Fiza bagi tahu, kita kan perlu daya ingatan yang kuat. Yang saya takut adalah saya takut apa yang kekurangan saya ni susah untuk saya teruskan kerjaya yang saya cinta ni, itu je. Saya suka mengambil sikap positif yang ada pada Nabila ini. Daripada masa Nabila positif pun COVID-19, dia banyak berkongsi kata-kata positif kepada ramai orang dan juga saya sendiri. Terima kasih Abil, selamat bercuti bersama dengan keluarga. Safe trip. Okey. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada para penonton apa yang menjadi kerunsingan dan kebimbangan kita adalah macam saya sendiri dan saya kira ramai dalam kalangan penonton. Adakah perkara ini akan berterusan dalam kita nak cuba mengadaptasi perkara ini? Adakah ini akan berterusan? Adakah ini mungkin boleh menyebabkan seorang wanita itu boleh mengalami masalah demensia ataupun Alzheimer dalam usia yang lebih muda, ataupun bagaimana, doktor? Okey. Menarik soalan yang diberikan tersebut ya. Kita melihat, saya menjawab soalan yang terakhir dahulu. Kita melihat bahawa terdapat satu kajian di mana dilakukan postmortem kepada kes COVID-19 yang mengalami fatality atau kematian ya. Jadi diambilkan sampel brain tissue dan bila dianalisa didapati terdapat struktur protein yang hampir menyamai protein yang terdapat bagi pesakit yang mengalami Alzheimer dan juga demensia. Tapi itu adalah di peringkat awal kajian. Dia belum ada kajian saintifik yang itu bersifat anekdotal. Ianya belum konklusif, tapi telah pun dilaporkan ya. Jadi kerana COVID-19 ni agak baru ya. Kita rasa seperti agak lama, sebenarnya baru 2 tahun kita mengalami pandemik ini. Jadi kajian masih giat dijalankan untuk melihat kesan jangka panjang. Dan kalau kita tengok kadar pemulihan ya, kekabutan otak ini adalah bervariasi dan unik dan tersendiri antara satu individu dengan individu yang lain. Kebanyakannya pulih dalam tempoh beberapa bulan, tetapi ada yang mengambil masa hingga melebihi 1 tahun. Ya? Kalau saya boleh kongsikan sedikit, strategi tadi saya mention about restorative strategy, terdapat another strategi yang dilakukan, itu strategi compensatory bagi membantu mereka yang mengalami long COVID pada tempoh masa yang lama, bagaimana untuk dia compensate kepada berterusannya gejala-gejala ini kerana ia memberi cabaran terhadap aktiviti asas harian dan sebagainya. Jadi saya tertarik dengan beberapa tips yang telah Fiza tadi kongsikan ya. Antaranya adalah melakukan checklist, menggunakan notes, phone reminder, kalau tempat parking ambilkan gambar. Itu semua adalah strategi-strategi macam mana kita boleh mengadaptasikan persekitaran bagi membantu kita menangani impak gejala-gejala tersebut. Dan dari segi intervensi rehabilitasi, kita ada bahagian kepakaran yang pelbagai, antaranya dari segi senaman pernafasan, senaman menguatkan otot dan sebagainya. Kita ada anggota fisioterapis untuk membantu senaman yang sesuai dan selamat, termasuk pada intensiti yang sesuai dengan kadar pemulihan sistem respiratory serta sistem kardiovaskular mereka. Dan bagi fungsi kognitif, kita ada pemulihan cara kerja atau occupational therapist yang boleh membantu menangani gejala-gejala ini. Termasuklah gejala ringan seperti stress management, relaxation therapy, relaxation techniques, energy conservation. Terdapat pelbagai kaedah yang bersesuaian mengikut tahap pemulihan individu tersebut. Baik, doktor. Ada banyak lagi soalan saya sendiri nak tanya doktor, tapi masa amat mencemburu kita. Tapi akhir kata doktor, bagi mereka yang menonton sekarang ni, pastinya satu persoalan yang mereka ingin tahu adalah brain fog ataupun kabut otak disebabkan COVID ni boleh dipulihkan, ya ataupun tidak?
Menarik soalannya. Ya, dengan penilaian oleh profesional perubatan dan kaedah rehabilitasi spesifik, insya-Allah boleh membantu. Ya, okey. Jawapannya ia boleh dipulihkan, tapi dengan bantuan mereka yang pakar. Jangan buat self diagnose, jangan buat rawatan sendiri, berjumpalah dengan mereka yang pakar. Itu kata kuncinya. Janganlah kita ni buat rawatan sendiri kat rumah. Jumpalah dengan mereka yang lebih pakar. Okey, baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Dr. Akmal atas perkongsian doktor. Banyak yang doktor dah kongsikan. Pastinya mereka yang menonton sekarang ini tahu yang brain fog, kabut otak disebabkan COVID is not a joke. It is betul. real. Nah, apatah lagi kita harapkan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi input dan juga manfaat yang berguna kepada golongan wanita dan ibu, khususnya dalam kita membantu anak-anak kita yang mempunyai peratusan 4 hingga ke 67% boleh mengalami masalah long COVID ini. Jadi kita lihat anak kita beri perhatian yang lebih. Kalau mereka perlukan bantuan, kita bawalah berjumpa dengan mereka yang lebih pakar, insya-Allah. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan sesuatu yang menarik. Harapnya tak ada challenge hari ini. Ada lagi ke challenge? Kita lihat selepas ini. Jangan ke mana-mana.